Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaltal arda bi nurika syamsika abadan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kitab Munyatul Musalli. Yang Jawi, muka surat 26. 26 baris yang di tengah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid daraini amin. Dan setengah daripada sunat yang muakkadah, kerjakan dan kekalkan mengerja akan dia akan sunat yang muakkadah tu ialah setengahnya sembahyang witir. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-witru haqqun faman lam yutir falaysa minna. Itu di baris yang di tengah. Jadi kita sambung lagi muzakarah kita menerusi kitab Munyatul Musalli karangan Syekh Daud rahimahullahu ta'ala, di mana perbicaraan kita ialah berkaitan dengan solat-solat sunat, yang mana terdahulu pengarang kita Syekh Daud mengatakan, mentarghibkan kepada kita bahawa jangan kita tinggalkan yang sunat ni, yang mana segala solat-solat sunat, yang sunat-sunat yang kita lakukan itu merupakan keuntungan kita pada negeri akhirat. Keuntungan. Adapun kita menunaikan segala kewajipan-kewajipan yang difardukan, itu merupakan kepala modal. Nisbah bagi orang yang berniaga, ianya hanya baru dikembalikan modal sahaja. Apabila seseorang itu berniaga, mengeluarkan modal berapa ribu, kemudian hasil jualannya, modal tadi itu dapat kembali, maka itulah bandingan segala kewajipan-kewajipan.
ibadat-ibadat yang fardu. Kepala modal kepada kita. Kemudian apakah keuntungannya? Hak jadi untungnya, iaitulah tak kala kita beramal dengan amal yang sunat, maka inilah keuntungan dia. Baru dapat keuntungan mengatasi daripada modal tadi. Tadi baru dapat modal saja, tak dapat tidak tu. Kerana modal kita kena buat. Adapun hak sunat ni, nak dapat untung, nak mendapat keuntungan, maka itulah yang dikatakan daripada segala yang sunat-sunat. Maka rebut dia, cari dia, usaha dia, bersungguh-sungguh dia, supaya kita dapat mengerjakan segala yang sunat-sunat. Maka yang sunat-sunat di dalam sembahyang ni ada banyak. Terdahulu telah kita bicara berkaitan dengan solat-solat sunat qabliyah dan ba'diyah, daripada segala solat-solat sunat yang rawatib. Kemudian kita nak sambung lagi pada malam ini di antara perkara-perkara yang dikatakan sunat-sunat daripada solat itu, yang mana kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan setengah daripada sunat yang muakkadah kerjakan, yakni dikerjakan dan dikekalkan mengerja akan dia, akan setengah daripada sunat yang muakkadah ni. Sebagaimana kita maklum, sunat tu ada dua. Ada sunat yang tidak muakkad, ada sunat yang muakkad. Ada sunat yang muakkadah, ada yang tidak muakkad, tidak muakkadah. Sunat muakkad ni maknanya dituntut tu kuat, atau panggil sunat muakkad. Tuntutan tu sunat, tapi kuat. Kerana apa kuat tuntutan tersebut? Kerana Nabi SAW melazimi ibadat itu. Maka dikatakan keluarlah dalam hukum fiqh, hukum sunat yang berada dalam kategori muakkad, muakkadah. Itu beza antara muakkad dengan ghairu muakkad. Maka setengah daripada yang muakkad, yang kuat tuntutannya, sunat muakkadah ni, yang perlu kita kekalkan dia, istiqamah amal dia, setengah daripadanya ialah sembahyang witir. Solat witir. Kerana apa? Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al-witru haqqun faman lam yutir falaysa minna. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermula sembahyang witir itu ialah sebenarnya, sebenar di sini dengan maknanya mesti dikerjakan, mustahak kita kerjakan, penting kita kerjakan, atau panggil sebenar. Jadi dalam hadis ni di mazhab yang kata maknanya hukum solat witir tu wajib, maka dalilnya di antaranya hadis ni, atau mazhab lain, antaranya mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, yang mana witir ni khilaf, selisih ulama. Mazhab kita kata sunat, tapi mazhab Hanafi wajib. Khilaf witir ni. Ulama Hanafi dia kata wajib ni witir. Dia wajib dengan fardu di sisi mazhab dia lain. Di sisi mazhab kita fardu ialah wajib, wajib ialah fardu, hak sama. Tapi di sisi mazhab mereka, wajib dengan fardu tu lain. Ada takrifan dia di mazhab dia.
ada istilah dia. Apa makna fardu, apa makna wajib. Dia ada lain-lain maknanya. Di sisi mazhab kita sama, tapi di sisi mazhab dia lain. Jadi fardu tu hak 5 ni. Hak kita maklum zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Hak tu fardu. Adapun hak ni witir ni wajib. Wajib di mazhab dia. Adapun di mazhab kita sunat. Antara dalil hak mereka kata wajib ni, antara dalilnya, yang mana Nabi SAW bersabda, bermula sembahyang itu witir. Bermula sembahyang witir itu sebenarnya mesti dikerjakan, mustahab kita kerjakan, penting untuk dikerjakan. Lalu tu, maka barang siapa tiada mengerjakan witir, siapa-siapa yang tak lakukan solat sunat witir, maka tiadalah daripada kami. Yakni tidaklah orang yang tidak mengerjakan witir itu mengikut sunnah kami. Itu satu tafsir. Tafsir yang kedua, tidaklah daripada kami, maka tiadalah ia daripada kami, dengan maknanya tiadalah daripada kalangan yang sempurna daripada kalangan umat aku. Umat aku hak tak sempurna amalan dia, yang mana dia tak mengerjakan solat sunat witir. Maka antara salah satu nak jadi umat aku yang sempurna, tunaikan solat sunat witir. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni witir. Bila kita lakukan witir ni, dia witir ni tak boleh, maknanya dalam satu malam tu 2 kali dia tak boleh. Sama ada kita kerjakan hak selepas daripada kita menunaikan solat fardu isyak, sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ataupun kita nak buat selepas daripada kita tidur terlebih dahulu di akhir malam, itu sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dua-dua tu afdal. Pilih. Dua-dua tu afdal. Tengok kita kembali kepada nafsu diri kita ni, kembali kepada diri kita. Kalau kita zan kata, aku ni tak bangun dah pagi, maknanya hak bahagian hak nak buat witir akhir tu, galik-galiknya begitulah. Maka ketika tu kita buatlah selepas daripada kita menunaikan sembahyang isyak, sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Tapi kalau kita boleh bangun hak selepas daripada tidur nanti tu, sebelum daripada subuh kita boleh kerjakan solat-solat sunat, maka ketika tu kita buatlah hak di akhir sana, sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tu ikutlah nak buat time mana tu, masa mana tu. Dia tak bagi tahu dalam kitab kita ni bila masuk waktu witir. Kena tanda masuk waktu witir tu bila. Masuk waktu witir ni, witir-witir ni boleh kita kerjakan apabila setelah kita sembahyang isyak. Itulah masuk waktu witir. Bukan masuk waktu witir dimasuk waktu isyak, ataupun di selepas waktu isyak, bukan. Masuknya bermula waktu untuk kita nak solat witir tu di selepas solat isyak. Maknanya kalau orang ni dia solat isyak jam 1 pagi, lepas dia solat isyak, lepas tu baru boleh buat witir. Azan isyak sudah 8.22 minit malam contohnya. Buat witir kerana isyak dah. Dalam masa yang sama solat isyak belum ditunaikan, tak sah witir tadi.
bukan di waktu isyak tu. Masuk waktu witir ialah di seseorang tu setelah dia solat isyak. Dia tu kena sembahyang isyak dulu, baru masuk waktu solat witir. Tu solat witir masuk waktu tu, baru sah untuk kita solat witir. Jadi oleh kerana begitu masuk waktu bagi solat witir, bolehkah tidak nak solat witir di waktu maghrib? Ni soalan temuduga tauliah. Boleh jawab hak ni, boleh mengajar surah kita. Jawabnya boleh. Waktu isyak boleh solat witir. Di solat maghrib boleh solat witir. Isyak belum lagi. Masalah mana hak kata boleh? Hak kata boleh solat witir dalam waktu maghrib. Ni sekarang ni waktu maghrib, tak isyak lagi, boleh solat witir. Iaitu pada masalah mereka yang musafir. Di jamak takdim. Di jamak takdim. Jamak takdim tu ialah kita memasukkan solat isyak, himpunkan solat isyak di waktu maghrib. Maka manakala setelah kita solat jamak takdim, maghrib terlebih dahulu, diikuti setelah daripada tu solat isyak, katakan kita qasar isyak, maka kita dah solat dah isyak. Walau belum masuk waktu isyak, kita dah solat isyak. Dia panggil kita jamak takdim. Maka pada ketika itu dah kita solat dah isyak, masuklah di kita saat ni solat witir. Maka kita nak solat witir time itu, kerana isyak lambat lagi. Kita dah solat dah isyak, kerana kita jamak takdim, maka boleh kita solat witir selepas kita solat isyak yang kita jamak takdim tadi. Tu kata solat witir ni masuk pada ketika kita sembahyang isyak. Lepas kita solat isyak, bolehlah kita untuk solat witir. Tu masuk waktu dia. Sehingga subuh lah waktu dia tu, tamat dia. Panjang waktu dia. Baik. Tu witir. Tu masuk waktu dia. Kemudian kata pengarang rahimahullahu ta'ala, maka barang siapa tiada mengerti. Tu hadis Nabi tadi. Dan sebanyak-banyak sembahyang witir. Berapa rakaat witir-witir ni? Paling banyak witir ni ialah 11 rakaat. 11 rakaat. Tu paling banyak. Dan kurangnya, yakni dan sekurang-kurangnya, sekurang-kurang bilangan rakaat bagi witir, sekurang-kurang 1 rakaat ialah serakaat. Ni sekurang-kurang nak nama witir 1 rakaat. Sungguh pun begitu, tetapi sayugianya, hak sebaiknya, semoleknya, sewajarnya, tu sayugia. Tetapi sungguh pun sekurang-kurang nak sah nama witir itu ialah 1 rakaat. Sungguh pun begitu, sewajarnya jangan dikerjakan akan solat sunat witir tu. Hal keadaan kita kerja 1 rakaat jua. Sebaiknya jangan kita kerjakan 1 rakaat. Amal 1 rakaat selalu jangan. Kerana apa? Kerana khilaful aula, menyalahi yang terlebih utama. Hak utama jangan buat 1 rakaat. Amal secara istiqamah 1 rakaat tu jangan. Jangan begitu. Hukumnya khilaful aula ataupun makruh kata ulama. Buat 1 rakaat semacam selalu 1 rakaat, bila witir 1 rakaat, bila witir 1 rakaat, kata ulama hak tu makruh ataupun khilaful aula.
menyalahi yang utama. Kemudian nak buat berapa? Dan tiada mengapa ia seorang simpankan. Simpankan ni maknanya aku nak buat sekurang-kurang akmal bagi witir 3 rakaat. Kalau kita tentukan dalam hati kita, aku ni senantiasa nak buat 3 rakaat. Tak apa. Kerana 3 rakaat ni sekurang-kurang akmal, sekurang-kurang sempurna. Beza dengan 1 rakaat tadi. 1 rakaat tadi dia panggil aslus sunnah. Dengan maknanya asal bagi nak dapat pahala sunat witir. Nak sah witir tu paling kurangnya 1 rakaat. Tapi tak sempurna lagi. Bukan sekurang-kurang bagi sempurna tu 1 rakaat tadi. Yang sekurang-kurang minimum yang nak dikatakan sempurna, sekurang-kurang sempurna, tak sempurna lagi, sekurang-kurang sempurna, ialah 3 rakaat. 3 rakaat. Buat 3 rakaat. Ni dapatlah pahala sekurang-kurang sempurna. 3 rakaat witir. Sebagaimana hak kita kerjakan, hak kebanyakan kita lah. Di bulan Ramadan pun kita buat 3. Tapi sebanyak-banyak dia, iaitulah 11. Tu 11. Baik. Jadi 3 ni sama ada kita nak buat sebagaimana apa tu hak kita duk buat selalu tu. Itulah afdalnya. 2 kemudian salam, 2 rakaat kemudian salam, tambah 1 lagi jadi 3. Ataupun kita nak buat 3 terus, boleh juga. Nak buat 3 terus pun boleh dengan bahawa 1 salam. Ataupun kita nak buat 2 salam dengan bahawa iaitu ada 2 tahiyat lah. 2 salam tadi. 2 tambah 1. Tu pun kalau buat seperti maghrib tu, itu ulama kata jangan menyamai dengan maghrib. Sebagaimana 1 salam 3 rakaat, 1 salam ada tahiyat awal. Hak ni menyamai dengan maghrib. Hak tu dielakkan. Begitu. Buat 2 salam kemudian 1 salam 1 lagi. 1 rakaat 1 salam 1 lagi. Tu afdal. Baik, 3 rakaat tu dibaca ayatnya pada rakaat yang pertama. Kemudian daripada Fatihah kita baca sabbihisma rabbikal a'la tu lah. Tu rakaat yang pertama. Baca mana-mana pun boleh. Ni ada hadis yang mana Nabi baca hak ni di rakaat yang pertama. Ada hadis begitu. Nak baca mana-mana pun boleh. Dan pada rakaat yang kedua, kemudian daripada Fatihah, selepas daripada Fatihah, baca Qul ya ayyuhal kafirun hingga akhirlah. Dan pada rakaat yang ketiga, kemudian daripada Fatihah, baca Qul huwallahu ahad. Baca Qul huwallahu ahad. Demikian lafaz niatnya, niat bagi solat sunat witir. Hak kita nak kerjakan ni, lafaz niat dia bagaimana? Ni lafaz niat. Niatnya di hati tu apabila kita akad takbir, bersama-sama dalam takbir sebelum daripada ra pada akbar. Bermula Allah, tu mula tu hadirkan hati kita. Sehinggalah ra pada akbar. Niat kat situ. Hak ni lafaz niat. Lafaz niat ni nak tolong hati kita. Sebelum daripada kita angkat takbir, kita berlafaz dulu. Apa tujuan? Nak tolong hati. Sebab sak-sak tadi baru kita duk lafaz. Mudah-mudahan ketika mana kita angkat takbir tu, ingat tu mudah. Tu tujuan kita lafaz niat. Bukan bid'ah-bid'ah, bukan dah. Nak tolong hati. Begitu. Apa lafaz niatnya? Usolli sunnatal witri. Usolli sunnatal witri raka'ataini.
lillahi ta'ala. Usalli sunnatal witri rak'ataini lillahi ta'ala. Rak'ataini itu 2 rakaat maksudnya. Sahaja aku sembahyang sunat witir 2 rakaat kerana Allah. Itu rak'atain, 2 rakaat. Kalau 1 rakaat, rakaatin. Apa ni? Rakaatin gitu. Rakaatan. Hak tu 1 rakaat. Sebagaimana nanti ni. Hak ni hak 2. Rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat witir 2 rakaat kerana Allah. Sahaja aku solat sunat witir kerana Allah. 2 rakaat kerana Allah. Itu lafaz niatnya. Jadi dalam masalah ni, hak kita buat 2, lepas tu 1 ataupun 2 tu, ni niat dia. Satu cara. Ataupun kata ulama, boleh juga kita niat begini. Sahaja aku solat sunat witir, sahaja aku solat, sahaja aku solat 2 rakaat bahagian daripada witir. Boleh juga. Sahaja aku solat sunat 2 rakaat bahagian daripada witir. Boleh juga begitu. Hak ni lah, hak biasa kita doa amal, hak ni lah. Sahaja aku solat sunat witir 2 rakaat kerana Allah. Sebab kalau niat hak ni ada bahasan lagi oleh ulama. Witir apa? 2. Tak nama witir lagi 2 ni. Witir-witir tu ganjil. Sekarang ni genap. Sebab tu ada perselisihan yang lain. Ulama kata sahaja aku solat sunat 2 rakaat bahagian daripada witir, sebahagian daripada witir, ataupun muqaddimah bagi witir. Ada ulama kata begitu. Walhasilnya boleh kedua-dua. Hak mana mudah bagi kita lah. Itu hak mula-mula tu, hak 2 rakaat tu. Dan lafaz niat, mudah-mudahan tidak ada pada. Pada tu jangan pangkah. Maknanya kita bulat sahaja. Buat satu catatan. Mudah-mudahan tiada. Pada tu tiada. Dan lafaz niatnya. Hak tu pun kena tambah lagi. Niatnya. Dan lafaz niatnya. Yang 1 rakaat. Yang serakaat itu demikian bunyinya. Usolli sunnatal witri rak'atan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat witir, solat sunat witir 1 rakaat kerana Allah Ta'ala. Itu cara niat witir. Habis. Itu berkaitan dengan witir. Dan setengah daripada sembahyang sunat muakkadah lagi. Setengah daripada sembahyang sunat yang muakkadah lagi, yang kuat dituntut. Ini pun tidak ada pada juga tu. Kena bulak pada tu. Buat catatan kat tepi. Mudah-mudahan tiada. Digugurkan pada tadi. Dan setengah daripada sembahyang yang sunat muakkadah lagi ialah sembahyang duha. Sembahyang duha. Ini sunat ni. Sunat muakkadah. Kita sembahyang duha. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafaza ala syuf'ata. Syuf'ati. Dalam kitab Jawi, syaf'ati. Syaf tu bulat lagi. Tanda barisnya hadapan. Syuf'ati. Man hafaza ala syuf'ati duha, ghufirat lahu zunubuhu wa in kanat misla zabadil bahr. Zabadil bahri. Baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memeliharakan atas 2 rakaat duha. Siapa-siapa yang melaksanakan solat sunat duha tiap-tiap hari, itu panggil memelihara. Siapa hak buat tiap-tiap hari solat sunat duha 2 rakaat, kelebihan dia, diampun baginya bagi barang siapa yang menunaikan setiap hari segala dosanya. Dosa barang siapa, Allah ampun dosa. Dosa mana? Dosa kecil.
Dosa besar tidak terampung melainkan dengan bertaubat kepada Allah. Setiap apa yang kita tengok dalam hadis-hadis Nabi, ganjaran fadilat dia ampun dosa, ampun dosa, ampun dosa, kelebihan dia ampun dosa, makna di situ daripada dosa-dosa kecil. Adapun minal kabair, dosa-dosa besar, itu tidak terampun dengan melakukan amal ibadat, melainkan haji mabrur yang terampun, termasuk dosa-dosa besar. Lain daripada tu tak ada. Lain daripada tu, kalau ada kelebihan-kelebihan ampun dosa, maknanya dosa kecil. Lain maknanya dosa besar ni terhenti di atas bertaubat kepada Allah. Jadi Allah ampun dosa. Walaupun dosa tadi tu, dan jikalau ada ia segala dosa orang tersebut tadi seumpama buih di laut sekalipun, walaupun dosa banyak dosa dia, Allah ampun. Siapa yang beramal tiap-tiap hari solat sunat duha 2 rakaat. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini berkaitan dengan kelebihan solat duha ni. Berpagi-pagi atas tiap-tiap segala sendi, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum, apa ni, sadaqatun, fa kullu tasbihatin sadaqatun, wa kullu tahmidatin sadaqatun, wa kullu tahlilatin sadaqatun, wa kullu takbiratin sadaqatun, wa amru bil ma'ruf sadaqatun, wa nahyun 'anil munkari sadaqatun, wa yujzi'u min zalika raka'atani yarka'uhuma minad duha. Yang bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpagi-pagi atas tiap-tiap segala sendi. Azan dulu.
wa ba'athu maqaman mahmud allazi wa'adta innaka la tukhlifu al-mi'ad. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kelebihan solat sunat duha ni, berpagi-pagi atas tiap-tiap segala sendi, setiap tulang kita ni, setiap pagi. Kalau orang Kelantan sebut pagi hari lagi, celek-celek mata pagi hari lagi, itu berpagi-pagi. Maknanya sedar daripada tidur di pagi hari tu, ni tulang kita ni berpagi-pagi atas tiap-tiap segala sendi dari seorang kamu tu, daripada kalangan kamu tu, berkehendak sendi-sendi itu kepada sedekah. Atau bangun saja kita tiap-tiap pagi, di atas jalan lisanul hal kita tak dengar, tapi segala sendi kita tu duk minta kepada kita, woi sedekah, woi sedekah. Itu sendi kita tu. Sendi ni ada berapa? Ada 360 sendi kata ulama. Hak kita tahunya hak besar-besar tu lah. Tapi kata ulama ada 360 sendi tulang kita ni. 360 sendi di kita ni. Tulang sendi tu ada di kita. Tiap-tiap pagi bangun saja kita daripada tidur, dia minta kepada kita supaya sedekah. Tu lisanul hal. Lalu tu kata Nabi SAW, maka tiap-tiap tasbih itu sedekah kata Rasulullah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita ucap tasbih itulah. Ada subhanallah, subhanallah, itu tasbih. Subhanallah, itu kata Rasulullah sedekah. Bermakna 360 sendi kita tiap-tiap pagi dia nak kita sedekah. Subhanallah, subhanallah ni 360 kali. Dah sendi ada 360, sedekah subhanallah tu 360 kali. Banyak. Dan tahmid itu sedekah juga. Tahmid, alhamdulillah, 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 itu juga sedekah. Maka 360 kali. Dan tiap-tiap tahlil itu sedekah kata Rasulullah. La ilaha illallah, itu juga sedekah. Dan tiap-tiap takbir Allahu Akbar, itu juga sedekah. Dan menyuruh dengan ma'ruf, buat baik hari ni, baca Quran dah kak, pergi baca Quran tu, itu juga sedekah. Dan tegah daripada mungkar, kita cegah orang daripada buat perkara-perkara mungkar, tegur, nasihat benda-benda hak menyalahi agama, itu juga sedekah. Lalu tu dalam banyak-banyak sedekah tadi tu, yang mana tulang kita, sendi-sendi kita tu minta tiap-tiap pagi supaya sedekah. Kerana apa? Kerana tanda syukur Allah beri kepada kita tiap-tiap pagi ni boleh bergerak. Syukur, sedekah. Maka 360 tulang ni, sendi kita ni tuntut supaya kita sedekah. Maka sedekah tu banyaklah tadi. Dengan cara tahlilnya, dengan cara tasbihnya, 360. Lalu kata Nabi SAW, Nabi berikan kepada kita jalan yang paling mudah sekali. Hak paling mudah sekali Nabi beri cadangan kepada kita. Dan memadai daripada yang demikian, cukuplah, tertunailah permintaan sedekah daripada segala tulang-tulang sendi kita yang ada 360 tulang sendi tadi tu, dengan kita melaksanakan 2 rakaat yang disembahyangkan kedua rakaat daripada sunat duha. Dengan kita solat sunat duha 2 rakaat, sudah cukup, sudah tertunai apa yang diminta oleh tulang-tulang sendi kita 360 sebanyak tu tersebut, yang meminta kepada kita supaya kita sedekah, tanda syukur pada Allah. Dengan kita hanya solat duha 2 rakaat, tertunai ia. 5 minit. Nak solat duha ni 5 minit je.
Jadi hari-hari kita tu ada 24 jam. Ada banyak lagi baki kita. 23 jam 55 minit lagi. Takkan tak boleh peruntukkan masa untuk solat sunat duha. Banyak lagi. Kalau kita kata tak ada lah, tak sempat 23 jam 55 minit baki lagi. Banyak lagi. Tak ada macam mana. Tu solat sunat duha hanya kadar 5 minit, 2 minit, 3 minit sahaja. Ini besar. Fadilat dia tu besar, kelebihan dia tu. Baik. Baik, berapa rakaat solat sunat duha? Maka adalah sekurang-kurang solat sunat duha 2 rakaat. Tu paling kurang. Ni sekurang-kurang ni dengan maknanya sekurang-kurang nak sah solat duha ni 2 rakaat. Belum sekurang-kurang akmal lagi. Adapun sekurang-kurang akmal ialah 4 rakaat. Tu sekurang-kurang sempurna solat sunat duha ialah 8 rakaat. Apa ni? 4 rakaat. Tu sekurang-kurang sempurna. Kalau nak sempurna, kalau nak sempurna 8 rakaat. 8 rakaat baru sempurna solat sunat duha. Sekurang-kurang nak sempurna 4 rakaat. Nak sempurna 8 rakaat. Banyak pahala 8 rakaat. Tu paling banyak pahala 8 rakaat lah. Tu solat sunat duha. Demikian lafaz niatnya usolli sunnat duha rak'ataini lillahi ta'ala, sahaja aku sembahyang sunat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Itu niat solat sunat duha. Dan sebanyak-banyak ni dibagi tahu. Dan sebanyak-banyak solat sunat duha ni bilangan dia ialah 8 rakaat, yakni 8 rakaat. Ni sebanyak-banyak bilangan, makna sebanyak-banyak bilangan rakaat solat duha ialah 8 rakaat. Boleh kita tanda kat situ atas pendapat muktamad, pendapat kuat. Kata kil ini pendapat lemah. Kata kil 12 rakaat. Sebanyak-banyak 12 rakaat. Salat sunat duha ni 12 paling banyak. Baik. Kemudian ulama dia simpulkan begini. Sebanyak-banyak bilangan salat sunat duha tu 12. 12 ni sebanyak-banyak bilangan solat sunat duha. Adapun 8 rakaat di atas pendapat yang kuat tadi, dia kata sebanyak-banyak bilangan rakaat ialah 8 rakaat. Solat sunat duha 8 rakaat atas pendapat yang kuat. Hak 8 rakaat ni juga seafdal pahala yang paling banyak ialah solat duha sebanyak 8 rakaat, bukan 12. Sebab hadis-hadis banyak yang dikuatkan 8 rakaat, bukan 12. Jadi 12 tu kalau kita nak tunaikan juga boleh. Sebanyak-banyak solat sunat duha, bilangan rakaatnya 12. Seafdal pahala solat sunat duha 8 rakaat. Jadi dalam masalah ni dia keluar daripada kaedah. Kaedah dia begini. Ma aktsara fi'la kana aksara fadla. Setiap benda yang kita banyak buat, banyaklah pahala. Itu kaedah asal. Dalam masalah salat sunat duha ni paling banyak 12 rakaat. Tapi buat 8 rakaat itu paling afdal, banyak pahala lebih daripada hak orang buat 12 rakaat. Menyalahi kaedah. Dia ada beberapa tempat yang menyalahi kaedah. Tawah tu mana afdal, hak dekat dengan hak jauh? Dekat afdal daripada yang jauh, tawah. Kalau kira-kira
hak berjalan banyak, hak jauh. Pusingan dia tu jauh, banyak langkahan kaki dia. Dialah yang banyak pahala. Tak, menyalahi kaedah. Yang dekat, pendek sahaja jarak langkah kaki dia, lebih afdal daripada yang jauh. Itu menyalahi kaedah. Lagi hak menyalahi kaedah, solat qasar. Mendekkan solat, memendekkan solat hak 4 jadi 2. Kalau kita qasar, yang jarak perjalanan kita ialah 120 km ke atas. Itu afdal daripada kita solat tamam 4 rakaat. Dalam masalah qasar ni, afdal qasar ialah pada ketika permusafiran, jarak perjalanan kita berjalan, kita musafir tu 3 marhalah. Baru afdal kita qasar 3 marhalah. Kalau 2 marhalah belum melebihi 3 marhalah, 2 marhalah 83 km ataupun 89 km 2 marhalah. Kalau masih lagi dalam 100 km, 110 km, belum mencapai 130 km katakan. 130 tu 3 marhalah dah. 2 marhalah ni 89 ataupun 83. Jadi lingkungan tadi tu 100 km, 110 km. Hak ni afdal sembahyang 4. Walau diharuskan pada ketika itu nak qasar. Qasar harus. Tapi afdal tamam. Sebab jaraknya belum menjangkaui 3 marhalah. Kalau perjalanan kita 3 marhalah, 130 km ke atas, katakan daripada Kelantan ke Kuala Lumpur, daripada Kelantan ke Kuala Lumpur ke Selangor, Selangor ke Kelantan, yang jaraknya jauh, lebih daripada 130 km, 130 km, 3 marhalah lebih. Afdal solat 2 rakaat qasar dibandingkan 4. Ini menyalahi kaedah juga. Sepatutnya hak asal solat 4 rakaat lebih banyak pahala lah daripada 2. Sebab banyak. Sekarang hak 2 rakaat sahaja yang kita solat lebih banyak pahala daripada solat 4 rakaat. Tak bolehlah kita kata, oh malahmu ni, mayang 4 lah banyak pahala daripada buat 2. Dah, dalam masalah 3 marhalah ni, lebih daripada 3 marhalah ni, afdal solat 2 daripada 4. Solat qasar tu, sembahyang qasar tadi. Tu menyalahi kaedah. Sama juga dalam masalah solat sunat duha ni, hak paling banyak afdal pahala 8 rakaat. Hak mengikut kaul muktamad tadi, sebanyak-banyak bilangan rakaat solat sunat duha. Ada ulama yang mengatakan sebahagiannya sebanyak-banyak 12 rakaat. Bila masuk waktu solat duha, dan waktu masuk solat sunat duha ni ialah kemudian selepas daripada naik matahari, qadar segalah. Qadar segalah ni kita kena tanda kat situ 7 hasta. 7 hasta. Bersamaan lebih kurang 12 kaki. Ini kata segalah naik matahari segalah ni, kira-kiranya orang hak berada di tepi-tepi sungai, di tepi-tepi laut dia boleh tengok. Tinggi matahari ini pada pandangan matanya sekadar 7 hasta, kira-kira masuklah waktu solat duha. Tu masuk waktu solat sunat duha, 7 hasta pada pandangan mata naik matahari. Itulah yang dikatakan qadar segalah. Selepas daripada naik matahari, qadar segalah. Lebih kurang jam berapa hak ni? Lebih kurang jam, kita katakanlah habis subuh 7.3 minit, syuruk 7.3 minit, naik matahari syuruk tu. Lebih kurang setengah jam selepas daripada tu, 7.30 boleh solat duha. Masuklah solat sunat duha 7.30. Sebabnya naik matahari syuruk-syuruk tu 7.3 minit. 7.30 boleh kita solat duha. Lebih kurang 28 minit, 30 minit, itulah dikatakan qadar segalah. Masuk waktu solat duha.
Dan yang afdalnya, waktu hak afdal solat duha ni serobok hari. Hak siang hari itu kita bahagi 4. Jadi sehari itu bahagi 4, hak siang hari itu bahagi 4. Kalau kata siang hari ada 12 jam, bahagi 4. Berapa? 3 jam lebih. Kan? Lebih kurang 3 jam lebih lah. Jadi 3 jam lebih tu, kalau kata pukul 7 matahari naik, 7, 8, 9, 10. Lebih kurang begitu. 10, 10.30. Ni waktu afdal solat duha. Lebih kurang pukul 10, 10.30. Itu hak afdal. Tapi nak solat 7.30 boleh dah. Qadar segala naik matahari tadi. Itu permulaan masuk waktu. Adapun nak afdal, serobok hari 1/4 tu daripada siang hari dibahagikan. Bahagi 4. Jadi lebih kurang 3 jam setengah selepas naik matahari. Lebih kurang 10.30. Itu yang afdal. Dan dibacakan surah kemudian daripada Fatihah pada rakaat yang pertama, wasyamsi waduhaha. Itu rakaat yang pertama. Nak baca mana-mana pun boleh. Dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah, selepas daripada Fatihah baca wadduha walaili iza saja. Dia munasabah lah. Wasyamsi waduhaha rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua wadduha. Tu ada duha-duha kan tu. Solat sunat duha. Yang terakhir sebelum kita berhenti, dan sunat memeliharakan yang seterusnya. Solat sunat hak kita kena jaga juga, sunat isyraq. Baca molek ni isyraq dengan qaf. Kalau eja Q. Eja dia Q dalam bahasa Melayu. Kalau kita baca isyraq dengan kaf dengan K, hak tu jadi syirik. Semayang solat sunat syirik pula dah. Isyraq. Tu eja molek. Kalau kaf isyraq itu syirik. Sekarang ni isyraq. Isyraq tu syuruk tu lah. Maknanya naik matahari. Naik matahari. Itu sunat isyraq 2 rakaat. Baik, bila waktu dia? Ni dengar molek hari ni. Waktunya, waktu masuk salat sunat isyraq ni ialah naik matahari. Apabila matahari tu naik, sekira-kira lepas waktu karahiyah. Naik matahari tu naik matahari lah. Tapi sekira-kira waktu karahiyah tu lepas. Waktu karahiyah ni dinaik matahari tu. Itu waktu karahiyah. Masa-masa tengah-tengah nak merah naik, matahari nak naik tu, itu dia panggil waktu karahiyah, waktu hak haram kita solat ketika tu. Ketika tu solat kita haram. Kerana pada ketika itu kata Nabi, 2 tanduk syaitan. Keluar 2 tanduk syaitan. Maksud keluar 2 tanduk syaitan ni, maksudnya ialah pada ketika itu kelompok Majusi dia sembah api pada masa tu. Atau Majusi dia sembah matahari waktu tu. Atau puak-puak kafir. Maka Nabi tak maknanya agama kita ni tak boleh sama. Ada perkara-perkara dia tak boleh kita sama dengan dia. Sebab tu haram kita solat pada ketika tu. Nabi kata 2 tanduk syaitan keluar. Waktu karahiyah tadi itulah. Matahari naik itu. Jadi tak kala matahari naik itu waktu karahiyah. Maka solat sunat isyraq ni, isyraq tu naik matahari tu. Naik matahari tu ialah isyraq. Syuruk tu 7:03 minit itu isyraq, itu syuruk. Solat sunat isyraq bukan di syuruk tu. Dia kita tengok di kalender syuruk tu bukan. Itu waktu karahiyah lagi tu. Matahari dan naik baru tu. Baru tengah-tengah naik tu. Itu waktu haram kita solat. Hak kita kena solat, hak dinamakan solat sunat isyraq ni, sekira-kira lepas sedikit daripada waktu tersebut. Waktu karahiyah tu. Lepas sedikit inilah
ulama-ulama kita kata lebih kurang anggaran 15 minit, 10 minit, 15 minit, 20 minit. Lepas daripada tu, hak duha tadi 30 minit. Lepas daripada syuruk, itu waktu masuk duha. Qadar segalah tadi, naik matahari qadar segalah, iaitu lebih kurang setengah jam setelah syuruk. Sekarang nak solat isyraq. Isyraq ni sebelum daripada duha. Sebelum daripada duha tu ada solat sunat isyraq. Solat sunat isyraq ni selepas matahari naik, sekira-kira habis dah waktu tahrim tadi. Habis waktu tahrim tu lah setelah daripada matahari naik pukul 7.03 minit, lebih kurang anggaran 10 hingga 15 minit, 10 hingga 20 minit. Bolehlah kita nak solat isyraq. Jadi kalau 7.03 minit itu lepas daripada kuliah subuh tu, kira-kira boleh dah tu. Biasa yang subuh dia akan berhenti 7.30, 7.20. Boleh dah. Boleh dah pada ketika itu kita solat sunat isyraq. Solat sunat isyraq ni dia berselisih pendapat lah. Pandangan setengah ulama dalam mazhab kita, isyraq tu ialah duha. Kalau di atas pendapat isyraq ialah duha, maka sebagaimana solat duha itulah waktu dia. Kalau kata isyraq ialah duha, sama aja dua-dua tu pengertian dia, maka 7.30 lah. Tapi kalau kata lain-lain, isyraq dulu ada sebelum daripada duha. Sebelum daripada duha tu ada isyraq, bermakna selepas daripada syuruk lebih kurang 10 hingga 20 minit, 10 hingga 15 minit masuklah anggaran, masuklah waktu solat sunat isyraq. Siapa-siapa yang solat sunat isyraq ni, sabda Nabi SAW, mafhumnya daripada pengertian saya terjemah dengan secara faham-faham gitu, bukan dengan secara satu-satu lafaz. Kata Nabi SAW, siapa yang menunaikan solat subuh secara berjamaah, kemudian dia ingat kepada Allah, dia berzikir kepada Allah selepas daripada solat sunat subuh, dia berjamaah, dia berzikir di sini sama ada baca Quran, berzikir dan lain-lain lah, buat benda-benda hak ingat pada Allah, termasuk kita dengar kuliah subuh, sehinggalah naik matahari. Kemudian lepas daripada tu kita pun solat sunat 2 rakaat. Itulah solat sunat isyraq. Nabi kata kelebihan pahala dia, dapat pahala seperti mengerjakan umrah dan haji taman. Maknanya sempurna Nabi kata. Dapat pahala menunaikan haji yang sempurna, kalau buat umrah yang sempurna. Tu pahala dia besar. Solat sunat isyraq. Habis kat situ. Tu nama solat sunat isyraq. Di syuruk tu jangan kita solat lagi. Waktu haram lagi di syuruk tu 7.03 minit itu habis waktu subuh. Jadi naik matahari itu haram kita solat lagi. Lebih kurang selepas daripada tu sikit, 10 minit, 15 minit, 20 minit, baru boleh solat sunat isyraq. Solat sunat isyraq waktu dia sekejap saja. Masuk waktu duha tadi, iaitulah sekadar segalah tu, habislah waktu isyraq. Dia sekejap aja waktu isyraq tu. 15 minit, 10 minit begitu ya solat sunat isyraq tadi. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Jazakumullahu khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.